Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nuraini Bidin hari ini akan mengulas buku berkaitan dengan pantun warisan Melayu. Baik, buku ini diselenggara oleh Profesor Mada Datuk Zainal Abidin Borhan Ramli Rahman, yang mana buku ini mengandungi 315 muka surat yang diterbitkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di bawah Kementerian Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Boleh dikatakan buku ini mengandungi 12 bab yang mempunyai peranannya daripada pelbagai sudut. Okey, untuk bab yang pertama, kalau cikgu-cikgu baca, rakan-rakan baca, mengandungi falsafah alam pantun Melayu. Dan bab yang kedua berkaitan dengan pantun dalam masyarakat Melayu. Bab yang ketiga pantun adat. Bab keempat pantun dalam seni kepanggungan. Bab 5 persejarahan dalam pantun Melayu. Bab 6 citra wanita dalam pantun Melayu. Bab 7 falsafah pantun Melayu berkaitan pengetahuan, ruang dan waktu. Bab 8 pengungkapan kosmologikal. Bab 9 sakit di ubat rindu. Bab 10 citra tekstil dalam pantun. Bab 11 pantun dan keagamaan. Dan bab 12 wacana pantun Melayu. Jadi buku ini mengandungi banyak perkara-perkara yang kalau dibaca boleh menarik perhatian. Okey. Baik, jadi saya akan mengulas sedikit tentang buku pantun warisan Melayu ini. Okey, semua sudah mengetahui bahawa pantun merupakan satu elemen ataupun satu ungkapan yang dilakukan tujuan untuk memberikan makluman kepada masyarakat, yang mana selain pantun kita juga ada syair, kita ada gurindam, kita ada seloka, nasyid dan nazam. Jadi boleh dikatakan pantun ni boleh diketengahkan dalam pelbagai suasana, pelbagai suasana yang mana bukan hanya dilakukan secara berseorangan tapi secara berkumpulan, dengan berlandaskan konsep sopan santun, berhemah dan lemah lembut. Jadi kalau kita ambil contoh dalam buku ini dinyatakan bahawa untuk kita menunjukkan perasaan berhemah, sopan santun, kita boleh melakukan contohnya dalam sesi perkenalan, sesi perkenalan antara individu dengan individu yang lain. Kita boleh ambil contoh yang diberikan, pantun berkenalan, contohnya buah cempedak, buah kelapa letak disusun berselang-seli. Saya tidak memilih rupa, budi bahasa menawan hati. Di sini kita dah melihat bagaimana pantun tadi boleh dijadikan sebagai satu wacana untuk melakukan sesi perkenalan secara berhemah, yang akhirnya nanti akan melahirkan atau mewujudkan satu perasaan yang lebih harmoni di antara satu sama lain. Baik, setelah sesi perkenalan kita akan lihat dalam beberapa majlis juga ada digunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan maksud, seperti majlis peminangan, majlis persandingan, linggang perut, bertindik dan sebagainya. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Profesor Nur Aziz Selat dalam bukunya Pantun Adat, dia kata dalam adat perpati seperti yang diamalkan di Negeri Sembilan dan juga di Negeri Melaka, adat perpati ini banyak digunakan dalam istiadat merisik, pertunangan dan perkahwinan. Contoh, saya bagi contoh, bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pokok nangka. Bukan sembah sebarang sembah, sembah adat yang pusaka. Jadi dalam pantun merisik, pertunangan dan perkahwinan tadi dijadikan sebagai satu elemen, elemen atau wacana yang mana nampaklah suasana tadi lebih harmonis dan lebih beradat. Baik, pantun juga boleh digunakan dalam unsur dramatik.
kalau kita lihat contoh-contoh drama, drama-drama lama ni, teater bangsawan dan sebagainya, mereka banyak menggunakan pantun untuk mewujudkan satu suasana yang lebih dramatik. Sebagai contoh dalam buku ini diberikan anak udang terlompat-lompat, lompat mari ke pohon buluh. Kalau macam kau rapat, aku lipat empat kau ku bunuh. Cis, anak udang terlompat-lompat, lompat mari ke pohon buluh. Kalau macam kau rapat, aku lipat empat, kau berunduh, aku lipat juga. Ini seperti contoh pantun yang diberikan oleh Ramah Bujang dalam buku Pantun Warisan Melayu. Baik, dalam pantun juga kita akan melihat bahawa pantun Melayu juga digunakan dalam lakaran persejarahan Melayu. Persejarahan Melayu seperti yang dinyatakan oleh Profesor Madya Dr. Zahid Ahmad. Contoh pantun yang diberikan, Tanjung Roh di hujung dahan, pokoknya beratur seperti jambangan. Kematian mahsuri kerana fitnah, kini hati tinggal kenangan. Ini contoh yang mana pantun ini dalam persejarahan Melayu, masyarakat ketika itu menjadikan pantun yang menarik untuk menggambarkan apakah peristiwa sejarah yang berlaku ketika itu. Contohnya peristiwa Mahsuri di Langkawi. Bagaimana kematiannya tadi diungkapkan melalui pantun. Baik, pantun juga digunakan dalam menggambarkan citra wanita. Wanita pada ketika itu dianggap sebagai satu simbol yang perlu dihargai, dan kita lihat bagaimana penulis ini iaitu Nurhayati Abdul Rahman mengungkapkan citra wanita dalam pantun Melayu, yang mana dalam pantun Melayu ini memaparkan unsur kecantikan, ketaatan, kesetiaan, kegigihan, menjaga nama baik dan bermaruah. Sebagai contoh pantun yang diberikan ialah anak teruna menanam betik, buah cempedak di dalam raga. Apa guna berwajah cantik kalau kurang budi bahasa? Apa tanda ibu pilihan, hatinya lembut laku terpuji. Memelihara anak rela tak makan, memelihara lelaki sampai mati. Begitu hebatnya bagaimana pantun tadi menggambarkan tentang wanita. Dalam pantun juga kita boleh melihat bagaimana citra tekstil tadi dirambarkan. Tekstil ni kita dalam pemikiran kita melihat bagaimana bahan asas busana yang dijadikan kelengkapan penting dalam kehidupan manusia juga dilakarkan atau dibicarakan dalam pantun. Antara fabrik yang popular yang sentiasa diketengahkan dalam pantun antaranya ialah serat kulit kayu, anggrek hutan, kapas, sutera, benang emas dan perak yang seringkali ditulis dalam pantun. Sebagai contoh, asal kapas menjadi benang, asal benang menjadi kain. Barang lepas jangan dikenang, sudah menjadi orang lain. Jadi kita nampak bagaimana fabrik tadi boleh dijadikan satu pantun yang menarik untuk tatapan masyarakat. Baik, kita juga boleh melihat bagaimana pantun juga memaparkan aspek keagamaan. Golongan pantun juga dapat dikaitkan dengan unsur keagamaan iaitu agama Islam. Sebab kita tahu pantun ini terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi agama Islam tadi dijadikan sebagai satu panduan melalui pantun. Sebagai contoh, banyak hari perkara hari, tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi perkara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Baik, jadi melalui bingkisan yang saya sampaikan hari ini, sekurang-kurangnya saudara-saudari dapat memahami begitu luasnya pantun dalam aspek kehidupan kita masyarakat, terutama dalam kalangan masyarakat Melayu dan juga masyarakat di Malaysia. Dan kesimpulannya ialah karya pantun haruslah dimartabatkan agar melahirkan generasi yang sangat menghargai warisan
bangsa yang mampu melahirkan kehidupan yang harmonis. Sekian, terima kasih ulasan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.